Dan Allah Ta'ala telah mendidik para sahabat radhiyallahu anhum supaya mereka berhati-hati di dalam menangani perkara-perkara Al-Quran. Pernah diriwayatkan oleh At-Tabari dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ialah seorang sahabat yang dipilih oleh Allah Ta'ala apabila Jibril turun menemui Nabi SAW. Jibril kata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyuruhmu membaca Quran di hadapan Ubay. Lalu Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab, dan Nabi mengatakan bahawa Jibril memberitahu kepada aku bahawa Allah suruh aku baca Quran di hadapanmu. Lalu Ubay bertanya, Allah sebut nama saya? Kata Nabi, Ubay menangis kerana terkejut bagaimana Allah Ta'ala sebut nama dia. Dan Nabi bersabda, aqra'ukum Ubay, yang paling qari di kalangan kamu ialah Ubay. Sehingga di zaman Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila Umar menganjurkan sembahyang tarawih 20 rakaat, Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam, menunjukkan bagaimana Ubay adalah paling qari di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Ubay menceritakan mengikut riwayat At-Tabari dan Ibnu Katsir, pada satu hari aku mendengar dua orang di kalangan sahabat membaca Quran, dan aku mengatakan dia salah baca Quran. Sebutan huruf dia tak betul. Orang yang pertama baca tak kena dengan huruf sebagaimana yang aku belajar, dan orang yang kedua pula tak betul huruf sebagaimana yang aku belajar. Lalu aku kata, kamu ni tak betul baca Quran. Mau belajar daripada siapa? Dua-dua orang ni kata aku belajar daripada Nabi SAW. Lalu aku bawa kedua-dua orang ni di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, Iqra'. Nabi kata baca. Orang yang pertama baca. Lalu dia baca, Nabi kata, ahsanta. Awak elok baca Quran. Lepas tu Nabi suruh orang yang kedua pula. Orang kedua baca. Nabi kata, ahsanta, membaca Quran molek. Menyebabkan Ubay rasa malu, sehingga merah mukanya, merasakan dia rasa malu kerana tegurannya tidak betul. Lalu Nabi mengejutkannya. Nabi tepuk dada dia. Nabi bersabda, Allahumma akhsi anhu syaitan. Ya Allah, ya Tuhanku, halalkan daripada dia syaitan. Halalkan daripada Ubay ini syaitan. Ya Ubay, atani atim min Allah, faqala li, inna Allah amaraka an taqra al-Qur'ana biharfin wahid. فقلت اللهم اعف عن أمتي. فأتاني ثانية فقال لي إن الله أمرك أن تقرأ القرآن بحرف واحد وفي رواية بحرفين. فقلت اللهم اعف عن أمتي. وأتاني ثالثة فقال مثل ذلك وقلت مثل ذلك. وأتاني رابعة فقال إن الله أمرك أن تقرأ القرآن ب7 أحرف. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. فأخبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة. Maksudnya, wahai Ubay, datang malaikat berjumpa dengan aku, iaitu Jibril alaihissalam. Jibril kata, wahai Muhammad, Allah menyuruhmu membaca Quran dengan satu huruf, satu makhraj huruf saja. Lalu aku berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Bagaimana satu makhraj nak baca? Ampunilah aku. Kemudian dia datang kali yang kedua, wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh membaca Quran dengan 2 huruf, mengikut satu riwayat 1 huruf. Lalu aku berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah umat aku tak mampu nak baca begitu.
Lalu dia mari yang ketiga. Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah memerintahmu membaca Quran dengan 2 huruf. Mengikut satu ayat 1 huruf. Aku kata, ya Allah, Tuhanku, ampunilah umat aku. Kemudian dia datang kali yang keempat. Dan berkata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyuruh umatmu membaca Quran dengan 7 huruf. Lalu aku berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah umat aku. Ampunilah umat aku. Dan aku simpan yang ketiga untuk memberi syafaat kepada umat aku pada hari kiamat kelak. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa makna 7 huruf ini ialah kemudahan yang diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Tuhan jadikan lidah mereka berbeza-beza di antara satu sama lain, dan bangsanya berbeza di antara satu sama lain. Ada yang tak boleh sebut ra jadi ghin, nak sebut shin tak boleh, sa tak boleh. Semuanya dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala. Ini maksud daripada hadis. Dan Nabi menegur Ubay bin Ka'ab. Yang menegur orang yang baca dengan makhraj lain pada makhraj dia. Ini syaitan masuk di dalam diri kamu, wahai Ubay. Menunjukkan bahawa amalan dan perangai yang dilakukan oleh setengah orang kita, dia berkata, Tok Imam ni tak kena huruf, Tok Imam ni tak kena huruf, Tok Imam ni tak kena. Ini adalah daripada kerja-kerja syaitan. Waswasah syaitan yang dilarang kita menimbulkan perkara ini. Kita disuruh bertadarus di bulan Ramadan, duduk dalam satu majlis, guna kita bertadarus. Sebagaimana Nabi bertadarus di bulan Ramadan, Nabi baca Quran, Jibril baca Quran, lepas tu Nabi sebut, kena sebut begini, Jibril kata kena sebut begini, dalam satu majlis. Dan Allah Ta'ala tidak membebankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan mengikut apa yang dia mampu. Di sinilah para ulama tidak berkata apa bila sembahyang di masjid Mekah dan masjid Madinah. Imam-imamnya macam-macam, ada orang berdui jadi imam, ada orang yang fasih jadi imam, baca pula tak ada bismillah. Mengikut mazhab Syafi'i, kalau tak baca bismillah baca Fatihah tak sah sembahyang. Tetapi kita pergi ke Mekah pakai ikut belaka imam-imam ini, kerana itu pendapat mazhab dia. Dan kita meraihkan mazhab-mazhab ini. Dengan sebab itu, pandangan yang mengatakan setengah-setengah kitab menyebut orang yang ummi jadi imam, orang qari tak sah ikut sembahyang di belakang dia, ini kaul yang dhaif, kaul yang lemah, yang bercanggah dengan hadis yang dibaca tadi, yang disebut oleh At-Tabari di dalam tafsirnya dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Apa yang jadi masalah? Kita mengaji kitab tajwid, tak mengaji kitab tafsir. Ini jadi masalah. Bukan mengaji kitab tajwid saja, kena mengaji kitab tafsir. Tak dinafikan bahawa ilmu tajwid wajib dipelajari, ilmu tafsir juga wajib dipelajari. Ilmu bahasa Arab untuk memahami bahasa Arab juga wajib dipahami. Dan sebagaimana ilmu tafsir ada mazhab-mazhab dia, dan ilmu tajwid juga ada pandangan-pandangan di kalangan para ulama. Dengan sebab itu, kita rasa senang, kita rasa gembira. Walaupun orang Islam ni Cina nak sebut ra jadi lam, orang Indonesia nak sebut ba jadi dal, itu dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua mereka diberi pahala, dan kita boleh sembahyang berjamaah bersama-sama. Jangan bila orang ni jadi imam, orang ni tak boleh jadi makmum lagi. Ini adalah daripada waswasah syaitan. Yang Nabi doa pada Ubay, Allahumma akhsi anhu syaitan, ya Allah ya Tuhanku, halalkan syaitan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay ni ialah aqra'ukum, orang yang paling qari, yang Allah Ta'ala suruh Nabi baca Quran di hadapan dia. Mana lebih kita dengan Ubay, mana lebih kita dengan Nabi SAW. Ini adalah peringatan yang kita semua faham, supaya jangan kita meninggalkan Al-Quran
Dan Quran adalah ilmu yang tidak bertepi, laksana lautan dan lebih pada lautan yang luas. Ilmu Allah Ta'ala kalau diambil segala lautan dijadikan dakwat, segala kayu dijadikan qalam, nescaya habis segala kayu dan habis segala laut. Nescaya kalimah Allah tidak habis lagi untuk diuraikan. Itulah kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu, jangan kita berasa kita sudah banyak, kita sudah lebih. Orang tua-tua mengatakan, kalau botol tu air banyak, dia tahu apa kocok. Kalau botol tu air sikit, kalau kocok bunyi kuat. Macam padi begitulah juga. Kalau padi tu berenah molek, dia tunduk je pohon. Kalau padi tu tegak molek, menandakan buah dia apa tak ada berisi. Tak berisi komeng, sikit saja. Ini kita kena faham. Ini menjadi pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam.